pagi. Baik. Apa khabar Ikhwan Group? Baik, sangat baik, amat baik. Oh, Apa khabar Prudential? luar biasa, fantastic. One day, two days, one day, one day good. Oh, singing grateful. Who we are? I am ready, you are ready, we are ready. Pertama sekali syukur kehadrat Allah SWT hari Jumaat kita masih hidup, masih bernyawa, masih bernafas. Sebelum saya mulakan morning sharing saya hari ini, kalau Rejab tengok, sebenarnya ini ternawak Rejab saya sebab awak saya kena. tak apa. Kita mulakan morning sharing kita dengan mulut kita Al-Fatihah. Okay, morning sharing saya pagi ni sebab ad hoc kan, tak ada topik. Cuma saya nak share sikit lah pengalaman masa dekat semalam dekat TRX tu. Okay, masa semalam saya ada pergi, Pak An pun akan pergi, akan datang, Zahin pun akan pergi, Fatin pun akan pergi. Itu adalah first kami punya physical meet up dengan semua PVM. Selama dah 6 bulan saya berada dalam PVM, kita meet semua secara virtual. Itu adalah kali pertama. Masa itulah saya nampak orang yang saya tengok dalam kamera, bila kita tengok depan-depan, hakikatnya dia lagi tinggi. Saya tersempak dengan dia masa nak naik lift kat lobby. Tengok dia dalam Zoom kan, kita tak nampak kan, dia duduk air kan. Kita pun rasa macam, oh orang ni macam ni. Kita assume prejudge. Dan sampai satu tahap bila kita tengok dia sendiri depan, saya nampak dia lagi tinggi daripada saya. And then in fact, orang tu sendiri adalah doktor. Nama dia Dr. Sunil. Dia masa dalam tu dia tak pernah cerita pun yang dia doktor, dia apa. Semalam tu macam ada macam dia orang panggil lah sorang-sorang masuk saya. Dia semua PVM kena datang depan, kenalkan diri, agensi mana, branch mana, previous job experience apa benda, buat apa, lepas tu macam mana join industri ni, apa you punya big why. Sama lah macam kita first join Ikhwan Group kan. Okay. So bila saya nampak dia, saya tengok dia macam tu, kita terus rasa macam, oh aku salah lah sebab aku tengok orang, aku ingat dia rendah ke kan, aku ingat dia macam ni ke, macam tu ke kan. Contoh lah. Okay. So sama juga macam dalam bisnes bila kita suka prejudge tau. Kita suka, kadang-kadang kita tengok orang tu kan, dia ni dah ada ni, dia ni rasanya tak perlu approach kot. Kita suka buat yang tu tau. Hakikatnya orang yang kita cakap macam tu sebenarnya tak ada lagi, tak pernah ada apa-apa polisi in fact. Ataupun mungkin sebenarnya orang tu sendiri pun malu nak tanya. Contoh macam golongan-golongan eksekutif lah. Kalau you dapat klien ataupun prospek orang yang level-level eksekutif ni, macam doktor ke, lawyer ke, diorang ni kadang-kadang dia tahu tau kawan dia buat insurans. You mungkin pernah satu sekolah dengan dia, ataupun you senior ataupun junior dia. Sebabkan you tak approach dia, dia pun diam. Sebab dia dah ada certain level, dia dah doktor, dia dah lawyer, dia takkan approach orang. Dia memang tunggu orang approach dia. Tapi kalau dia pergi dekat macam pasar raya, Tesco ke apa ke, bila dia rasa diri dia seorang doktor, dia akan rasa malu kalau dia nak cakap yang dia tak ada insurans for example. Tapi macam kalau you, sebab you kawan, dia pernah kenal you, mungkin you pernah satu sekolah, mungkin you pernah tersempak, mungkin dia pernah kenal you daripada kawan you yang lain. Sebab kita tak make a move, kita tak kenalkan diri kita, sebab tu kita rasa, sebab tu dia apa, kita ni lah, kita suka prejudge lah kan. In fact sebenarnya Rejab, kawan dia 2 orang dah dia close. Seorang doktor, kawan sekolah kita orang juga, dah kerja lama, daripada houseman sekarang dah jadi MO. Yes,
akan datang, dia akan jadi houseman, doktor dia houseman, MO, lepas tu dia last kali dia yang paling tinggi consultant lah. Consultant dia tu orang KPJ tu semua gaji dah belah-belah ribu. Kita saya sendiri, padahal saya join industri ni sebelum Rejab. Kawan sekolah sama form, sama tingkatan, tapi saya prejudge. Saya cakap, oh dia dah ada lah. Saya tak pernah approach. Rejab masuk, dia approach. Dapat. Dua-dua close, husband and wife tau. Dua-dua. Bayangkan kalau saya buat benda tu dulu, masa hari pertama saya masuk. Sebab tu saya cakap, dalam bisnes ni kita tak boleh prejudge. Kita tak boleh beranggapan. Kita cakap, oh orang ni dah ada lah, orang ni rasanya tak perlu approach kot, orang ni rasanya tak perlu kot kita nak tanya. Betul tak? Pernah tak rasa benda tu? Pernah tak kita semua alami benda tu? Kan? So, nasihat saya untuk semua orang dan untuk diri saya sendiri juga, tak kisahlah berapa lama pun kita dalam bisnes ni, kita tak perlu malu pun untuk bertanya. Memang kerja kita memang untuk cakap orang. Saya suka sharing semalam, sharing Cik Man dia punya dialog tu kan. Dia blast macam tu je. Saya pun tak pernah terfikir nak blast macam tu, yang Abang Mia screenshot semalam. Cerita je kan. Biasa kalau macam contoh Fiza baru mula kan, semalam ada join sharing, ada nampak kan, dia cakap kenalkan diri je, Assalamualaikum, saya dah kerja sebagai seorang takaful consultant, takaful agent, kalau nak tahu apa-apa hubungi saya. Terima kasih, doakan saya berjaya. Betul, itu ayat permulaan. Saya pun tak pernah terfikir dulu masa mula-mula saya nak join kan, saya cakap nak blast WhatsApp dekat orang, aku nak cakap apa takkan nak cakap Assalamualaikum, saya ada jual produk Ibah, rasa cakap sebenarnya itu saya tengok benda tu nampak macam kena tu ayat dia. You kenalkan je diri you. And then nampak bila Cik Man cakap, daripada apa yang orang reply tu, dia cakap okay, dia cakap 99% orang akan reply kan. Sebab dia cakap apa, orang mesti akan cakap, jarang lah orang tak reply. Orang mesti cakap good luck, orang cakap semoga berjaya, tahniah, macam-macam kan. So daripada situlah yang kita akan promote, baru kita promote, sebab orang dah reply. In fact, kalau kita start je conversation, kita terus cakap dah ada medical card, dah ada hibah, dah ada apa-apa polisi takaful, memang orang tak reply. Betul tak? Betul kan? So nak open conversation tu, ayat Cik Man tu semalam saya ada screenshot. Kalau you guys ada screenshot pun boleh guna. Kita boleh guna pakai dalam bisnes kita. Tak kisahlah yang baru ke, yang dah lama ke, kan? Okay? Saya rasa itu je lah kot sharing. Suka dia. Mengejut lah. Dia macam tengah naik tu shock terus. Nak tanya seorang ke? Tanya seorang. Tanya seorang. Soalan dia. Ya, soalan dia itu benda resep lah. Pernah tak? Saya nak tanya setiap orang, macam soalan saya tadi yang prejudge kan. Apa benda yang you prejudge, lepas tu edit towards the end you cakap, oh aku silap lah aku tak approach. Ada tak? Saya nak tahu. Jujur lah, jawab jujur dalam agensi kita ni, pagi-pagi ni, bagi tahu je. Saya dah cakap yang tadi pasal kawan saya tadi tu. Itulah dia. Saya menyesal. Sejak daripada itu, saya dah berlawan dengan Rejab lah. Sampai kadang cakap, kau dah approve belum? Aku lah approve, tak payah kau dah ambil yang tu, aku ambil yang ni pula. Dah jadi gaduh. Betul dia datang ni. Zat datang ni lah. Everyday dia pay. Untuk Masih lagi ya? dia dah nak ni kan. Kalau apa? Relax lah. Dia kena buka kan. Okay, Sam, macam ni Sam? Saya ada prejudge, tapi lepas beberapa saat saya macam saya gamble lah, prejudge sekejap je, tapi saya still approach doktor juga. Lepas tu dia same time dia on the way dah nak ambil, so saya lambat lah approach dia. Kawan sekolah kita Izan Izan, oh kawan sekolah kita ke? Main doktor kawan-kawan. Kalau saya approach awal tu mungkin saya dapat lah. Time saya approach tu dia dah on the way nak ambil dengan cousin dia. Saya prejudge 1-2 hari macam tu lah. Ramai yang bagus lah kawan-kawan ni buat doktor. Kita orang penyanggap, perubah, Cari kawan yang usia dia doktor. Rasa macam tak ada. saya ada seorang. Zahid? Saya ada approach. Bila dah approach, dia pun macam situasi Sam juga.
tengok dulu, lepas tu baru dia ambil. Selang 2-3 hari je, saya baru je ambil. 2 hari lepas dia dah ambil. So maknanya macam anda cakap macam kita pun tak expect benda tu, patutnya kita boleh approach, tapi kita ingat dia dah ada. So sama lah benda tu, dah pernah lalui lah. Mana? Saya banyak prejudge dekat both lah. Dekat both. Macam mana? Salah judge. Tengok orang masuk. Tengok orang kan macam keret tak tegur kan. Jadi orang lain tegur yang dapat kan. Silap. Sekarang baik ni. Saya kamu macam mana? Lain lah. Betul. Oh, saya rasa macam dia dah berumur. Padahal saya memang nak dia. Tak bijak. Sama. Repot. Antaf Al-Habsyi. Dia push Instagram lah. Tak payah macam ni sangat. Ya, tu lah. Dia tahu Pak ada seller kan. Member sendiri Pak ada seller. Tapi ni Dia kerja saya member dia. Dengan ada ramai yang member dia tak approve. Dah tu dia dah approve buat 2 hari. Amir. Tak ada prejudge lah. Bagus lah. Saya tak ada prejudge, biasa start club lah. Kalau tak prejudge, biasa start club lah. Dia self denial option. Kau prejudge tak ada. Kalau nombor ada tapi bagus. Sama macam ni. Ini apa dia. Cuma saya kat Padang. Kimi? Tanya boleh okay, contoh kita di A dekat retail dia kan. Kita pun tak tahu dia boleh bayar ke tak. So kita prejudge lah dari situ. Tapi sebenarnya saya ada klien Retail. Pan? Pernah sekali saya masa tu dah 2 bulan jadi ejen. Saya tak pernah contact kawan sekolah rendah saya yang ini. Bijak dia. So saya dah macam tak tahu nak call. Lepas saya call lah dia. Ambil kata. Dia ambil minggu lepas dengan ejen yang jumpa kat mall. So saya tak Sakitnya. Kalau terus saya duduk ni. dia duduk kat KL. Ambil Syed. Dia mall mana? Mana saya? Saya dah Duduk. dia Saya tengok Tesco Tiara tu, Azira. Isha. Tak ada pilihan. Saya suka tengok orang tukar. Tengok muka you sekarang tak nak macam tu. Dia muka baik lah buat lah. Ha? Okay. Terima kasih. Pizza. Maybe perempuan masa start jadi ejen dapat call. Saya previously saya tak nak call junior saya, which is very close lah sebenarnya, tapi sebab dah lama sangat nak call. Jadi abang ni 19 saya suruh buat call pagi boiler, so saya pun tak ada ya, saya call je. Dia tekak kenapa tak approach awal, saya baru jam. Dia ambil 3. Abang Mio? Terima kasih Pizza. Abang Mio? Padahal dalam kelas dia cakap dah. Budak kampung lah, budak kampung dia Dia tahu. keturunan Mio juga lah. Dia kerja assistant kat care center. Saya tak approach dia untuk jadi ejen lah.
okey, tak perlu legend, tapi saya ada satu posting tu saya rasa segambar saya dengan grup kita betul dia hebat dengan New York dia itu saya dia tak pernah komen tu, saya tengok, saya saja buka Facebook punya dia dah jadi agent FWD lah. Padahal saya baik je dia, saya pernah je nak approach, tapi saya fikir dia kerja counter SSM, dia macam tak ada nak buat. Tak, Abang Mia pernah approach dia ke? Dia sebenarnya mencari side income juga. Oh, tak pernah dia buat approach part time bukan? Sekali part time dekat FWD. Tapi saya tengok ya, dia punya posting dia memang everyday consistent. Kira senang dia lebih kurang macam saudara saya, baru baca dah jadi agent. Terima kasih Abang Kalau Mia. dia jadi agent kat kita, timbul lagi sekuat. Dekat play merah. Bukan play merah. Abang Nasir. Pijaz kan? Pijaz ya. Dia masih join tu. Pijaz tu first year masuk memang langgar semua je. Jadi apa, just introduce diri dan tengok feedback yang orang reply tu. Daripada WhatsApp kan, dia orang reply, dia cakap besok lah, dia cakap masa ni baru nak cari member kan. So ada yang reply masa ni baru nak cari member, orang tu saya pun dulu. Macam mana Abang Pro? Bila dia reply cakap Tahniah kau nak cari member, apa Abang reply dia? Dia cakap okey jom set appointment. Itu dia tu nak Set appointment pergi jumpa, explain kat dia lah, dan terus lah. Saya masa tu lagi tak ada kesedaran. Masa tu dia tak dapat air cahaya lagi. Setia saya tak Tak perlu di awal-awal lah. Tak yo. Tak ada habis lah. siapa tu dia tu macam orang. Dia tak perlu main boleh tu. Masa tu effort semua. Tapi dia Sebenarnya lah, Pijaz ni dia komen lah. untuk saya, dia ni sebenarnya important. So, kalau orang Pijaz kita, it's okay, kita just take it as a positive, then kita just go for next je lah. Okey. Terima kasih Abang Nasir. Abang Ahmad. Dia kacau. Oh, tak ada salah kan? Tak ada kita lah. Benar kita dekat kan? Bagi lah. Terus lah. Pijaz saya punya pijaz sebelum ni lah, lebih kurang macam siapa tadi lah, ada tadi kan. Normally kalau orang yang stable, orang boleh cakap orang yang kaya lah, orang yang kaya yang mana kita kenal, kita akan cakap ada ni kan. Tapi sebenarnya kan benda tu salah. Sebenarnya orang kaya lah yang selalu tak ada. Bila tu yang bila dia ambil dia ambil satu family, dia ambil banyak, ambil tinggi apa semua. Sebenarnya ni dia orang tak ada. Kena faham sebenarnya benda ni dalam bidang takaful ni, walaupun dia kaya tapi sebenarnya dia tak tahu apa-apa pasal takaful. Kita je yang tahu. And then bila kadang-kadang jumpa, kadang ada yang ambil entah apa dah. Lepas tu ada yang ambil dengan dia punya kekayaan tak sesuai perlindungan dia dengan yang dia ada lah. So kita rasa kita terror kat situ kan. So kita ni lah kena cakap dengan dia. Sebenarnya dalam bidang takaful ni kita lagi terror daripada orang kat luar. Dia punya ni lah. Jadi dia punya pijaz, orang kaya kita selalu rasa ada, tapi sebenarnya tak ada pun. Asal Abang Ahmad tu ada ke tak ada takaful tu bukan pada nilai kekayaan seseorang tu lah. Betul. Sebenarnya orang kaya sebenarnya dia tak ada. Banyak yang tak ada. Kita rasa macam dah mesti dah ada. Ayat. So ingat lah, bukan pada nilai kekayaan seseorang. Okay, terima kasih Abang Ahmad. Abang Ahmad. Okay, Assalamualaikum. Salam. Pagi. Banyak. Saya kalau dah ramai-ramai, saya rasa saya paling banyak sekali pijaz lah. Sebab saya yang paling lama kan. Recent
kejadian yang paling terbaru tahun lepas lah, hujung tahun lepas, saya ada seorang klien ni, Datuk Azmi Cardigan. Yang pernah ikut tu, yang pergi dekat Setiawangsa tu kan. Wife dia ada butik kat bawah, dia ada office kat atas. Dia ni buat bisnes security guard tau. Maksudnya dia attach dengan Cardigan. Dia pakai beg Islam. Saya masuk, kalau kita masuk beg Islam, Pak Guard yang jaga beg Islam tu company dia punya. So sejak beberapa kebelakangan ni, 2-3 tahun lepas, bisnes dia kurang demand. Maksudnya yang sekarang tinggal panel beg Islam tu, daripada banyak bank. Sebelum ni ada bank Muamalah, bank Rakyat kan. So dia drop lah. So drop tu dia punya, saya kenal dia pasal orang refer. And then dia ada policy dengan PNB. So saya jaga. So banyak tunggakan apa semua kan. So tapi dia boleh pakai semua kan. I enforce lah. So saya nak offer kat dia, dia lah dengan polisi tunggak kan, apa semua kan. So saya cakap kat dia, nak kena do something lah kan. Saya nak offer kat dia macam kerja lah. Tapi anak dia ambilkan saya lah. Lepas servicing tu anak ambil saya. And then one day tiba-tiba dia panggil saya masuk bilik. Saya pergi jumpa dia kat office buat servicing. Dia panggil saya masuk bilik. Dia kata dia nak tambah medical. Sebab dia kata medical dia rasa tak cukup. So saya cakap okey lah, tak apa lah kau Datuk, tapi cuma nak beritahu premium mahal sikit lah. Tak apa, ayah ada satu lagi company suruh bayar. So dia cakap dia, company Datuk ada satu company, tak ada, ayah ada lagi satu company kat atas ni office. So dia bawa pergi, rupanya company lagi satu tu lagi besar pada company ni, supply senjata dekat Mindan. Bayar tax tahun pun dah 900,000. Lepas tu itu yang close ujung tahun lepas tu, yang 1,000 kan, dia bayar 6 bulan terus kan. Dia duit daripada company tu lah dia ambil. So itu bukannya orang kecil, orang besar pun saya perijat. Ni kan pula orang kecil kan. So perijat ni jadi hari-hari. So pesanan saya kepada diri saya dan diri kawan-kawan, betul lah, jangan jangan jadi tukang telik. Mama speak up line mama. Jangan jadi tukang telik. Kita tukang takaful, bukan tukang telik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Moji. Assalamualaikum. Saya pun ada pesanan ke. So kepada ejen yang tak siap projek 100 tu, tolonglah siapkan. Call je bagi tahu kita buat insurans. Jangan takut. Habis kuat pun kita kena, tak apalah, tak apa, ataupun takkan kan. Okey, saya pre-judge ni memang banyak banyak tak boleh kira. Terutama sekali masa buat direct approach dengan bos lah, sama macam Anet lah. Tapi yang paling worst sekali pre-judge saya, member saya lah, member sekolah, Nick. Dia saya approach, bukan saya pre-judge, saya approach. Dia kata aku dah ada dengan potential. Company pun ada ambil dengan AIA. So saya pun tak beri, saya pun mati kat situ lah. Tapi nasib baik dekat saya approach dia. Saya approach dia, insurance company AIA tu dia nak tutup, dia cari saya. Patutnya itu nasib baik. Kalau tak nasib baik, kalau saya tak approach dia tu, dia akan ambil dengan dia punya seorang lagi share partner, pun ada agent Prudential kan. So kita memang janganlah pijak langsung lah. Buka je mulut. Walaupun orang tu dah ada polisi, kita just offer second polisi. Sebab agent ada di mana-mana. Terutama sekali kita punya insurance market lah. Projek 100 tu saya selalu tanya ejen baru, projek 100 dah siap belum? Sebab saya tak nak lah, aku baru je ambil. Aku baru je ambil.
Baru ambil. Lepas tu tak lama lepas tu ejen aku dah kena terminate lah. Kau tolong semi aku boleh. Itu paling pedih. Itu paling pedih. Tolong semi aku. Banyak kena kan? Weh, itu. Banyak kena lah. Terkena. Ejen aku dah kena terminate lah. Kau tolong semi aku boleh. Betul Project 100 tolong siapkan, buat betul-betul. Rugi. Takut nanti kan jadi macam banyak sebenarnya, banyak kes yang ejen dalam kita pun banyak macam ni apa, ada macam Mio. Mio dengan saya member baik, dia dah approach tapi dia tak follow up betul. Dapat kat saya settle. Dia pun sama, klien saya dah ambil. Dia tak approve, dapat kat Mio. Dapat kat Mio. Saya kawan. Jangan tahu kan. So maksud Kalau nak buat kait semua besok. So maksudnya natural market kita tolong you all kena agresif. Biar dia lari kan. So okay. Terima kasih Abang Haji. So kita dengar apa senior punya pandangan, dia punya experience. Orang ni dah dahulu sebelum kita. So dia dah pernah lalui. Ambil benda tu sebagai pengajaran. Kan? Okay, so lepas ni buka balik kita punya list Project 100, call nombor-nombor dalam phone, buat cross check balik. Kita dah call ke belum semua-semua orang ni? Kan? In fact saya sebenarnya dalam phone saya pun ada lagi orang yang saya tak call. Hakikatnya dalam Facebook saya ada lagi orang yang saya tak approach. Dalam Instagram saya ada lagi orang tak approach. Saya pun tak tahu apa yang saya tunggu. Saya tak tahu. Dia macam tu lah, tak tahu. Kita sama. Tunggu rejak. Apa yang kita tunggu tak tahu. So macam saya suka tadi Kimi cakap. Dia cakap dia tengok orang tu kerja retailer kan, tak ada duit. Dah tahu retailer gaji RM10 lebih. Jangan pandang orang kaya sebenarnya duit banyak dia tu. Sebenarnya orang kaya kadang-kadang duit sikit, dia punya surplus langsung tak ada. Hakikatnya duit gaji besar bagus, tapi dia punya komitmen, hutang, bebanan, tunggakan dan segala macam benda tu lebih tinggi. Surplus tak ada. Hakikatnya orang yang kerja retailer ni, dia punya komitmen apa je? Surplus dia lagi banyak daripada orang yang kaya ni. So jangan bijak Boleh? Boleh. Right, itu saja morning sharing saya pagi ni. Harap dapat memberi manfaat kepada semua. Abang Mel ataupun Abang Nasir, apa nak tambah? Apa yang lain? Saya nak tambah. Tak ada. Kalau tak ada, kita check semalam sampai ada close case ataupun recruitment. Goodbye.